Ya. Okey. So, inilah objektif untuk hari ini, okey, menghasilkan pada akhir kelas ini anda mesti boleh menghasilkan jadual taburan kekerapan bagi data tak terkumpul, menghasilkan jadual taburan kekerapan bagi data terkumpul, menghasilkan jadual taburan kekerapan bagi sebarang set data yang diberi. Okey? Jadi sebelum kita mula kelas ni, anda perlu faham langkah-langkah dalam statistik. Anda telah pun belajar uh, apa maksud statistik. Jadi satu proses statistik biasanya terdiri daripada 4 langkah ini, iaitu pengumpulan data, penyusunan data, perwakilan data dan pentafsiran data. Okay? So if you say you're doing a statistic project, anda mesti buat keempat-empat langkah ini. Jadi hari ini kita akan lihat nombor 1 dan nombor 2, iaitu pengumpulan data dan penyusunan data. Okay? Jadi bila kita nak jawab apa-apa soalan, katakan kita ada satu isu atau kita hendak mengkaji sesuatu. Contohnya, katakan saya excuse me, katakan saya ingin tahu ketinggian semua pelajar di dalam kelas J 2.7. Jadi itu adalah satu soalan atau satu isu atau something yang saya hendak kaji. Jadi untuk membuat kajian itu saya perlu mengumpul data. Bagaimana caranya saya mengumpul data? Saya boleh gunakan soal selidik, borang soal selidik dan tanya setiap pelajar berapa ketinggian mereka, atau saya boleh masuk kelas dan mengukur ketinggian pelajar. Okey, itulah cara pemerhatian sendiri. Okey, jadi data yang saya dapat itu, jika saya kumpul sendiri, data itu dikenali sebagai data primer. Okey, sebarang data yang kita kumpul sendiri, data itu dikenali sebagai data primer. Tetapi jika data itu kita ambil daripada buku, daripada jurnal, daripada internet, maka data itu dikenali sebagai data sekunder. Okay? Kadang-kala kita perlu mengumpul data sendiri. Tetapi ada juga situasi di mana kita tak perlu kumpul data sendiri. Contohnya, kita nak tahu bilangan penduduk di Malaysia. Okay. Kalau kita nak jawab soalan itu, susah untuk kita nak kumpul data sendiri. Jadi kita ambil data itu daripada Jabatan Perangkaan atau Jabatan Statistik Malaysia. Okay? Kita ambil data daripada banci penduduk. Maka data itu adalah data sekunder. Okay? Tapi kita boleh gunakan data itu dan kita boleh buat analisis dan kita boleh buat pentafsiran data. Okay? Jadi sebaik sahaja kita dah ada data, maka kita perlu buat sesuatu kepada data itu. Sebab data itu kalau banyak sangat, kita tidak nampak pola atau trenda pada data itu. Jadi kita perlu susun data itu. Bagaimana kita hendak susun data itu? Kalau data itu banyak sangat, kita hendak masukkannya ke dalam kelas dan susun di dalam jadual taburan kekerapan. Jadual taburan kekerapan ialah jadual di mana kita senaraikan kekerapan atau frekuensi untuk setiap data. Okey? Selepas kita susun, lepas tu di dalam jadual barulah kita boleh wakilkan data itu dalam carta-carta yang pelbagai supaya kita nampak trenda itu secara visual. Okay? Kemudian kita boleh analisis data itu dengan menggunakan statistik deskriptif atau statistik inferensi. Dalam hal ini kita akan gunakan statistik deskriptif sahaja. Okay? Selepas kita analisis data itu, maka kita akan tafsirkan data itu dan membuat kesimpulan. Okey? Jadi hari ini kita akan menggunakan data sekunder dan kita akan lihat bagaimana kita hendak menyusun data. Okey? Pengumpulan dan penyusunan data ini juga dikenali sebagai pengendalian data. Okey? Okey, kita hendak mula dengan data tak terkumpul. Data tak terkumpul maksudnya sebaik saja kita kumpul data, data yang kita ada itu adalah data tak terkumpul. Okey? Data tak terkumpul ini juga dikenali sebagai data mentah.
raw data, okey? Data tak terkumpul. Contohnya, jadual di bawah menunjukkan markah yang diperolehi oleh 25 orang murid bagi subjek sains. Jadi saya ada 25 data di sini. Okay, data ini data tidak terkumpul. Jika saya masukkan data ini ke dalam kelas-kelas tertentu, maka ia akan menjadi data terkumpul. Okay. So sekarang kita nak lihat bagaimana kita boleh bina satu jadual taburan kekerapan untuk data tak terkumpul. Okay. Baik, jika anda perhatikan set data yang ditunjukkan di sini ada 25 data, okay. Apakah nilai maksimum di sini? What is the largest value? 90. 90, okey. Nilai minimumnya 81. 81. Jadi julat bagi data ini ialah 90. Data maksimum tolak data minimum 90 tolak 81, ini sama dengan 9. Julat ini kecil, jadi kita tak perlu masukkan data ini di dalam kelas, okey. Tapi kita boleh menyusun data ini, okey, supaya lebih mudah untuk kita lihat coraknya, okey. Kita nak susun data ini di dalam satu jadual yang kita panggil ini jadual taburan frekuensi atau jadual taburan kekerapan. Okay. Okay, inilah data kita. Data ini adalah markah, jadi kita boleh tulis di sini markah. Data kita biasanya wakilkan dengan huruf X. Frekuensi kita biasa wakilkan dengan huruf F. Okay, frekuensi. Okey, so jadi kita mula dengan data minimum. Data minimum kita 81, kemudian kita ada 82 ada, okey, 83, 84, 85, mana ya? Okey, 85 dan kita ada 86, 87, 88, 89 dan 90. Okey. Okey, 81 ada berapa? Kita lihat baris dulu pertama. Okey, the first row first. Barisan pertama dulu. So 81 kita ada satu di sana. Barisan kedua kita ada satu, jadi kita buat tanda gundala. Barisan ketiga kita ada satu, barisan keempat kita ada satu, barisan kelima kita ada satu. Jadi kita ada 5 frekuensinya. 82 kita ada satu saja. You just check for me, okay? 83 satu saja, okay? 84 satu, dua, okay? 1, 2, 85 satu, another 85 di sini. Setiap kali kita pangkakannya kita buat tanda gundal, okay? And then we have 2 more. So 85 ada 2, 86 satu, 2, 3, 1, 2, 3, 87 kita ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 88 satu, 88 satu, 89 ada ke 89? Tak ada. Ada. Okay, let's katakan kita ada satu, 89. Okay, let's just change ni ke 89. Okay, so 89 kita ada satu, 90 ada satu, dua. Okay. So, 119, this is 2. Berapa jumlahnya? Jumlah frekuensi di sini ialah 25.
Exactly 25. Okay. So that we have to do that. Setelah kita dah kira frekuensi, kita kena jumlahkan dan tengok jika jumlahnya sama dengan jumlah data yang diberi. Okay. Jadi jika jumlahnya sama, maka ini adalah jadual frekuensi kita. Okay. Jadi jika anda diberi satu set data dan disuruh membina jadual taburan frekuensi, jadi jadual anda mesti ada sekurang-kurangnya 3 lajur, iaitu lajur data, tanda gundalnya dan frekuensi. Okay. So ini adalah cara kita membuat jadual taburan frekuensi untuk data tak terkumpul. Okay. Any problems with this? Ada soalan? Tak ada. Okay. So okay. So sebelum kita buat data kuantitatif, kita nak lihat satu contoh bagi data kualitatif. Okay. Inilah data kualitatif sebab datanya bukan dalam bentuk angka atau numeral. Okay. Jadi kita nak bina jadual taburan frekuensi bagi data di bawah. Jika kita perhatikan data ini, ada berapa jenis darah di sini? 4. 4. Okay. So we have 4 jenis darah di sini. Iaitu A, A, B, B, AB, AB dan O. O. Okay. So kita kira berapa darah jenis A. Okay, we are going to go mengikut kolom. So kita ada 1, 2, 3, 4 kolom pertama. Okay, 1, 2, 3, 4. Kolom kedua 1, 2, 3. So 1, 2. 1, 2 tambah lagi 2. 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4. How much is this? 15, 16, 17. Okay. Baik. Darah jenis B. Kita ada 1. And then we have satu lagi di sini. 1, 2. 4 saja. Okay, 4. How about darah jenis O? 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan satu lagi di sini. 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 4, 5 and 6. So this is 16. 16. Okay, AB. 3. 1, 2, 3. So AB 1, 2, 3. 3. Baik, berapa jumlahnya? 40. 21, 24, 40. 40. Okey, memang kita ada 40 data di sini? Ya. Okey. Okey, so ini adalah jadual taburan frekuensi bagi data kualitatif. Okey, so jadual taburan frekuensi ini juga ada 3 lajur, iaitu lajur datanya, kita tulis namanya kategori darah di sini, kemudian tanda gundal dan frekuensi. Okey, inilah contoh cara membina jadual taburan frekuensi untuk data kualitatif. Okey. Okey, sekarang kita akan lihat cara membina jadual bagi data kuantitatif. Okey, this is what yang kita biasa buat. Okey, cara membina jadual taburan kekerapan bagi data terkumpul. Baik, kita ada 50 data di sini. Okey. Okay, kita ada 50 data di sini ya. So, okey. Jadi untuk mengumpul data ini kita nak ikut beberapa langkah. Okey. Katakan data ini ialah bilangan kilometer pekerja suatu syarikat berulang alik ke tempat kerja. Jadi semua yang data yang ditunjukkan itu adalah dalam kilometer. Okey. Data yang kita ada di sebelah sini, di sebelah kiri ini adalah data primer ke data sekunder?
Adakah kita kumpul data ini sendiri atau kita ambil ni dari tempat lain? Kita ambil daripada daftar kerja Yes, jadi data ni primer ke sekunder? sekunder. Yes, data ini adalah data sekunder dan data di sebelah kiri ini adalah data tidak terkumpul, tak terkumpul. Okey? Kita belum buat apa-apa kepada data ini, juga dikenali sebagai data mentah. Sekarang kita nak kumpulkan data ini ke dalam kelas supaya lebih mudah kita uruskan sebab bilangan data ni agak banyak. Okey? Jadi langkah pertama ialah kita nak tentukan bilangan kelas. Okey? Langkah satu ialah tentukan bilangan kelas yang kita hendak bina. Okey? Bilangan kelas yang lazim digunakan ialah antara 5 hingga 20 kelas. Okey? Jadi untuk membina atau untuk menentukan bilangan kelas, kita biasanya gunakan rumus yang dikenali sebagai Petua Sturge. Okay, this is Petua Sturge. Petua Sturge diberi sebagai ini ya, bilangan kelas sama dengan 1 tambah 3/3 darab dengan log n, di mana n ialah bilangan data. Okay. Jadi dalam kes ini kita ada n sebagai berapa bilangan data yang kita ada? 50. 50, yes. So calculate this and tell me apa nilainya? Anybody? Tekan log and then tekan 50. Okay, lepas tu darab dengan 3.3 tambah 1. Boleh? 5.99. Again? 5.99. I think something wrong. 6.6. 6 Yes. To find this, first you must press your log, okay? And then only you press 50. And then times by 3.3, lepas tu baru tambah, okay? So jawapannya 6.61, okay? So make sure you know how to do that in your calculator, okay? Jadi kalau 6.61, kita boleh bundarkannya sebagai 7 sebab kita nak nombor bulat, okay? Jadi bilangan kelas yang kita telah kira daripada Petua Sturge ini ialah 7, okay? So langkah yang kedua ialah kita hendak tentukan julat data. Okey. Jadi nilai maksimum dalam data kita ialah, cuba anda perhatikan data dan beritahu saya nilai maksimumnya. 18. Maksimum 18 ke? Okey, yes, 18. Minimum 1. 1, yes. Jadi julat data ialah nilai maksimum tolak nilai minimum sama dengan 17. Okey. Jadi kita dah dapat julat data. Langkah ketiga pula ialah untuk menentukan saiz atau selang kelas kita. Okey. So untuk menentukan saiz kelas, kita gunakan rumus saiz kelas sama dengan julat bahagi dengan bilangan kelas. Jadi julat kita ialah 17 bahagi dengan bilangan kelas tadi ialah 7, ini sama dengan 2.43. Jadi kita boleh pilih 2 atau kita boleh pilih 3. Kita boleh bundarkan ke bawah atau ke atas, okey? Tapi saiz kelas lebih baik jika kita pilih nombor yang ganjil untuk memudahkan kiraan kita, okey? Jadi kita akan pilih saiz kelas sebagai 3. Okey? So semasa kita hendak mengumpulkan data ini, jadi mula-mula kita kena tentukan bilangan kelas, okey? Kita gunakan Petua Sturge. Okey? Perlu ingat bilangan kelas di antara 5 hingga 20 adalah bilangan yang sesuai.
untuk data, okey. Lebih banyak data, lebih besar bilangan kelasnya. Okey. Kemudian kita akan tentukan jumlah data dan dari situ kita akan tentukan saiz kelas. Bila kita dah tahu saiz kelas, kita boleh mula untuk membina kelas kita, okey. Minit ya. Okey. So tadi kita tahu saiz kelas kita ialah 3, okey. Data paling minimum ialah berapa tadi? 1. 1. Jadi kita tuliskan dulu data paling minimum dalam selang kelas pertama 1. Kemudian saiz kelas kita ialah 3. Jadi 1 tambah 3 4. 4 tambah 3 7. 7 tambah 3 10. tambah 3 17. 11. Kemudian 16. 16. Okey, 19. kita stop here first, okey. Kalau di sini ialah 4, artinya di atas sini ialah sampai 3. 3. Kalau di sebelah bawah ini 7, yang ini sampai 6. So this is sampai 9, sampai 12, sampai 15. So this is, the next one is 17, the next one is 19, tambah 3. So yang ini sampai 18. Kemudian kita semak dulu. Adakah data minimum terletak dalam kelas pertama? Ya? Ya, betul. Adakah data maksimum terletak dalam kelas yang terakhir? Betul. Betul. Okey, so selang kelas kita adalah betul. Ini cara kita membina selang kelas kita, okey? Okey, kita mesti buat cara inilah supaya saiz kelas kita betul. Okey, kalau kita buat 1 tambah 3, kalau kita buat di sini 1 tambah 3 di atas sini, 1 tambah dengan 3 jadi 4. Kita tulis 1 hingga 4 sudah salah. Okey. So, kita kena buat terus ke bawah dulu, kemudian kita lengkapkan selang kelasnya. Okey, sekarang kita buat tanda gundalnya. Kita nak kira 1 sampai 3 ni ada berapa data. Jadi, maksudnya dalam selang kelas pertama 1, 2 dan 3. So, ada berapa data di sini? 1, 2, betul ke 10? Betul. Betul. Okey, you check ya. Okay, 4 hingga 6. 4 hingga 6. Okey, 4, 5, 6. Berapa? How many? 15. Okey, 15. Okey, 7 hingga 9. 7, 8, 9. Okey. Is it 9? 9. 9. Okey. So 10 hingga 12. 10, 11 dan 12. 1, 2, 3, 4. 4 dah? Okey. 13 hingga 15. 13 hingga 15. 1, 2. Oh, on 10 je ada miss. Ada miss. 5. 3, 4, 5.
So kita dah miss satu This is 5 kan? Okey. Akhir sekali 16 hingga 18 So 16, 17, 18 okey. So 1, 2, Ni ada satu 3, 4, 5. Oh, there's one more 10 5. 5 saja. Ya. Okay, there's one more 10 here di sini Satu lagi 10 di sini So this is actually 6. 6. Okay. Jumlahkan frekuensinya. How much do you get? 50. 50, betul? 50 Okay, so kalau jumlahnya 50, maka kita tahu kekerapan kita betul lah, okay? 10, 20, 34, 40, 50, yes, okay. So, inilah jadual taburan kekerapan untuk data kuantitatif. Kalau anda diminta bina jadual taburan kekerapan, 3 lajur ini sudah cukup, okay? Selang kelas, tanda, gundal dan kekerapan. Okay? Bila kita ada selang kelas, biasanya kita perlu ada tanda kelas. Sebab bila kita hendak bina apa-apa carta, kita biasanya gunakan tanda kelas atau selang kelas pun boleh. Tapi biasanya kita nak tahu juga tanda kelas. Tanda kelas ialah titik tengah kelas. Okay? Baik, sebelum kita buat tanda kelas ini, kita lihat kelas pertama 1 hingga 3 dan kelas kedua 4 hingga 6. Okay? Selang kelas ni ada 2 nilai Setiap selang kelas ada data minimum dan data maksimum. Okay? Data yang pertama ini dikenali sebagai had bawah dan yang di belakang ini dikenali sebagai had atas. Okay? Untuk setiap kelas had atas dan had bawah. Okay? So, jadi kita isi dulu had atas dan had bawah bagi selang kelas pertama. Had atasnya had atasnya lah 3, had bawah ialah 1. Had atas ialah 6, 9, 12, 15, 18. Okey. Had bawah 4, 7, 10, 13, 16. Boleh faham tu? Boleh. Okey. Sempadan atas dan sempadan bawah. Okey, bagaimana kita mencari sempadan kelas? Okey. Sempadan kelas, contohnya kelas di bawah ini, untuk mencari sempadan bawah bagi kelas yang kedua ini, kita ambil sempadan atas, kita ambil had atas kelas di atas tambah dengan had bawah kelas yang dicari. Contohnya 3 tambah 4 dan bahagi dengan 2. Inilah 3.5. Jadi inilah sempadan bawah kelas ini. Untuk mencari sempadan atas ini, kita ambil nilai 6 ini tambah dengan nilai 7. 6 tambah 7 bahagi 2. Jadi ini sama dengan 6.5. Jadi sempadan atasnya ialah 6.5. Ini cara kita mencari sempadan atas dan sempadan bawah. Tapi oleh kerana beza antara kelas ialah 1 sahaja, jadi kita hanya perlu tambah 0.5 kepada had bawah dan had atas. Okay? Can understand that? Okay. The formula is had atas tambah dengan had bawah bahagi 2 akan memberi kita sempadan bawah. Okay. Had atas kelas itu tambah dengan had bawah kelas berikutnya bahagi 2 akan memberi kita nilai sempadan atas. Tapi oleh kerana beza antara kelas ialah 1 sahaja, maka kita hanya perlu tambah dan tolak 0.5 daripada had bawah dan had atas. Jadi sempadan atas untuk kelas pertama ialah 3.5, sempadan bawahnya 0.5. Di sini 6.5 dan 3.5. Tambah 0.5 kepada kelas had atas 9.5, 12.5, 15.5, 18.5. Untuk had bawah kita tolak 0.5 jadi 6.5,
9.5, 12.5, 15.5. Okey? Boleh? Boleh. Okey, lepas tu kita nak cari tanda kelas. Tanda kelas juga sama dengan titik tengah kelas. Bagaimana kita nak cari titik tengah kelas? Had atas tambah dengan had bawahnya bahagi dengan 2. 1 tambah 3 bahagi 2, 4 bahagi 2, so 2. Yang kedua, had tanda kelas ialah 4 tambah 6, 10, 10 bahagi 2, 5. Sebab dalam kelas ini hanya ada 3 data saja. 7, 8, 9. Jadi data di tengahnya ialah 8. Di sini 11, 14 dan 17. Ini tanda kelasnya. Okey. Kita ada satu lagi laju yang kita hendak isikan, kekerapan longgokan. Okey. Anda belajar buat isikan semua laju ini kerana bila anda nak buat perwakilan data nanti, okay, ada carta yang kita lukis berdasarkan kepada selang kelas dan kekerapan. Ada carta yang kita lukis berdasarkan kepada sempadan atas dan frekuensi, dan ada yang kita lukis menggunakan tanda kelas dan frekuensi. Jadi kita kena tahu bagaimana hendak mencari semua nilai ini. Okey. Okey, so kekerapan longgokan ialah kita nak longgokan kekerapan yang kita nak tambah lah. So the first kekerapan ialah 10, kemudian 10 tambah 15, 25, 25 tambah 9 ialah 30, 4 tambah 6, 40, tambah 5 is 45, tambah 5, 50. Jadi nilai terakhir ialah sama dengan jumlah frekuensi. Jika nilai terakhir anda tidak sama dengan jumlah frekuensi, that means you have made a mistake lah. Okay, so ini adalah cara kita membina jadual taburan frekuensi untuk data terkumpul. Okay, ada soalan? Everything okay? Semua faham? Okey. Okay, good. Okay, tadi kita buat selang kelas seperti ini ya. Like the second one, okay. Tadi kita buat selang kelas contohnya seperti ini. Kita lihat ada perbezaan antara selang kelas di sebelah kanan dan kiri ya. Selang kelas di sebelah kanan ini adalah selang kelas tidak bertindih. Kelas pertama 1 hingga 10. Kelas kedua diteruskan dengan 11 hingga 20, and then 21 hingga 30 dan sebagainya. Jadi kelas-kelasnya tidak bertindih. Tapi di sebelah sini selang kelasnya bertindih. Ini kelas pertama 0 hingga 10. Kelas kedua mula semula dengan 10. Jadi 10 ini sudah bertindih 10 hingga 20. Dan kelas ketiga 20 hingga 30. Jadi inilah selang kelas bertindih. Okey. Biasanya bila kita buat kelas, kita selalu buat selang kelas tidak bertindih. Okay? Lebih mudah untuk kita menyusun data kita. Okay? Tetapi kadang-kala anda diberi kelas selang kelas bertindih. Jadi anda mesti tahu bagaimana hendak masukkan data dalam selang kelas bertindih. Okay? Bagi selang kelas tidak bertindih dalam kelas pertama ini, 1 hingga 10 adalah semua data lebih daripada lebih besar atau sama dengan adalah semua data lebih besar atau sama dengan 1 tetapi kurang atau sama dengan 10. Dalam selang kelas kedua, kita ada semua data lebih besar atau sama dengan 11 tetapi kurang atau sama dengan 20. Artinya termasuk 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan termasuk 20. Tapi untuk selang kelas bertindih, data dalam kelas pertama adalah lebih besar atau sama dengan 0 tetapi kurang daripada 10. Dalam kelas kedua, datanya lebih besar atau sama dengan 10 tetapi kurang daripada 20. Maksudnya dalam kelas kedua datanya termasuk 10, 11, 12, 13 sampai 19 tetapi tidak termasuk 20. 20 akan dimasukkan dalam kelas yang ketiga.
Okey, boleh faham ni? Okey, inilah perbezaan antara selang kelas tidak bertindih dan selang kelas bertindih. So you must look at the selang kelas. Jika anda diberi selang kelas, anda mesti tengok selang kelas itu. You must tentukan sama ada dia bertindih atau tidak bertindih. Okey. Okey, contoh. Okay, katakan anda diberi berat pelajar dalam suatu kelas diberi seperti berikut. Okay, I think ada 20 data di sini ya. Cari frekuensi diberi selang kelas seperti berikut. Okay, kita buat yang di sebelah kanan dulu. Kita nak cari frekuensi di sini. Ini ialah berat kelas, berat dah. Ini ialah X kita dan ini ialah frekuensi. Okay, 55 hingga 58 ada berapa data? 55, 56 dan 55, 56, 57, 58 So 1, 2 saja. Dua saja. 59 hingga 60. 59. Betul? One more ya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 data, okey. 63 hingga 66. 63, 65. Betul? 10. Dan ya 10. 67 hingga 70. 1, 2. 10, 16, 20. Okey. So it's correct, right? Okay. Inilah frekuensi bagi data ini jika kita gunakan selang kelas tidak bertindih seperti ini. Tapi jika kita gunakan selang kelas bertindih, bilangan kelas kita bertambah. Sebab nilai maksimum dan minimum perlu ada dalam kelas pertama dan kelas terakhir. Jadi kita lihat selang kelasnya bertambah. Jadi jika kita gunakan, kita nak buat semula. Okey. 55 hingga 58. Terus 55 hingga 58. Ada berapa? You tell me. Ada berapa data dalam kelas pertama? Anybody? 2. Artinya kita nak cari 55, 56, 57. Tidak termasuk 58. Jadi ada berapa? Tidak termasuk 58. Ya, tidak termasuk sebab inilah data bertindih. Jadi tidak termasuk 58. Jadi kosong, ya. 58 hingga 61. Tak termasuk. 3. 4 dah? 4. Okey. 61 hingga 64. 5. Betul? 1, 2, 3, 6. 4, 7. Betul? Check for me, okay? 64 hingga 67. 64 hingga 67. 64, 65. 64. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 68 hingga 71. 68 hingga 71. 68. So all this finish already. Okay. What happened to this one? 67. Oh, dah silap ni ya. Ini this is 67 67. Okay. So 1, 2.
2, okay. 14. We are missing one, Yang mana yang kita tak. Oh, this one, Ini dah. Kenapa kurang satu? Kurang satu kan, So we have to check that. So 55 to 58, 0. 58 hingga 61. 59, 1, 2, 3, 3, 4. 58 hingga 61 ialah 4, Okay. Later you can check this. Okay. Ini cara kita nak bina jadual taburan frekuensi untuk data atau selang kelas yang bertindih. Okay. So that you know the difference. Kalau so anda mesti perhatikan kalau ini bertindih, then kelas pertama tidak termasuk 58. Kelas kedua tidak termasuk 61. Kelas ketiga tidak termasuk 64. Kelas keempat tidak termasuk 67. Kelas kelima tidak termasuk 71. Okay, itu maksudnya bertindih dan tidak bertindih. Okay. Okay, last one. Data mewakili suhu tinggi untuk 50 kawasan. Bina satu jadual kekerapan terkumpul dengan 7 kelas sahaja. Yang ini kelas bilangan kelas telah pun diberikan kepada anda. Okay. Anda diminta membina 7 kelas sahaja. Jadi kita tak boleh tukar itulah. Okay. So bagaimana kalau kita nak bina 7 kelas sahaja? So langkah pertama sudah dibuat untuk kita. Okay. Langkah 1 ialah 7 bilangan kelas. Okay. Okay, baik. Langkah yang kedua kita nak cari apa? Cari? Julat data. Yes, julat. Data maksimum berapa? 120. 121. 4. 127. You sure? 134. 134. Okay, data minimum? 100. 100, yes. So julatnya ialah? 34. Yes, 34. Okay. Okay, lepas ni langkah yang ketiga kita nak buat apa? Cari? Tentukan saiz kelas. Yes, saiz kelas ni yang paling penting. Ni yang kita nak, okay. Jadi saiz kelas sama dengan julatnya 34 bahagi dengan bilangan kelas telah diberikan 7. Jadi kita dapat berapa ni? 5. 34 divided by 7. 4. Exactly how much? 4.86. 4.86. Okay, good. Jadi kita ambil 5. Kita boleh pilih 4 atau kita boleh pilih 5. Tapi kita pilih 5 sebab ia adalah nombor ganjil. Okey, lepas kita buat semua kiraan ni, jika kita rasa 5 ni terlalu kecil, saya nak 7, saya nak saiz kelas 7, kita masih boleh buat. We can still adjust lepas kita buat kiraan ni. Kiraan ni hanya sebagai panduan sahaja, okey? Lepas tu kita masih boleh adjust lagi. Okay? So we have found that already. Sekarang kita nak bina kelas kita, okey? Okey. So data apa ni? Data mewakili suhu tinggi untuk 50 kawasan. Jadi kita nak pakai selang kelas di sini. Sini kita nak kumpulkan data kita, okey? Katakan nilai selang kelas. Okey, jadi selang kelas kita bermula dengan kelas pertama bermula dengan always start with your paling mudah kita mulakan dengan data minimum. Data minimum kita ialah 100. 100. Saiz kelas kita 5. Jadi kita buat terus ke bawah dulu, okey? 100 tambah 5, 105, 110, 115, 120, 125, 130. Kita tahu maksimum 134. Jadi kita boleh berhenti di sini. Okay, after 130 actually 135. Okay.
Jadi yang ini this is 105, jadi yang ini sampai 104 satu kurang, okey. Jadi 109, 114, 119, 124, 129 dan inilah 134. Sekarang kita semak data minimum kita adakah terletak dalam kelas pertama? Yes, ini data minimum kita. Data maksimum kita ini. Jadi terletak dalam kelas terakhir. Jadi selang kelas kita dah betul. Okey. Bilangan kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soalan minta kita buat 7 kelas. Sekarang kita ada 7 kelas. Saiz kelasnya ialah 5. Okey. Jika kita diberikan selang kelas seperti ini dan kita disuruh cari saiz kelas, jadi bagaimana kita buat? Kita ambil had bawah kelas yang kedua, tolak had bawah kelas pertama. Itu ialah saiz kelas kita. Bukan tolak cara ini ya. Kita bukan tolak cara ini. Bukan 104 tolak 100. Kalau 104 tolak 100 berapa? 4. Okey. Saiz kelas ialah 105 tolak 100 sama dengan 5. Okey. Jadi saiz kelas kita kena tolak had bawah kelas kedua tolak had bawah kelas pertama. Okey. Bukan had atas tolak had bawah bagi selang kelas itu. Okey, boleh faham?